Okey, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera. Salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas seperti biasa, boleh tolong maklumkan kepada saya. Saya rujuk kepada ruang komen. Share ramai-ramai. Jika ada gangguan jangan ke mana ya. Kita sambung selepas gangguan. Dan sertai Telegram saya, Regi Jesse Ritaudin. Baik, saya dah buat beberapa live berhubung dengan isu ROS, isu bersatu yang hendak pindah perlembagaan parti untuk diselaraskan dengan undang-undang anti lompat, dan juga berkenaan dengan kemungkinan-kemungkinan. Dan ada soalan yang ditanya yang menarik yang saya terlepas pandang. Baik, dan ada juga orang kata kalau pecahkan terlalu banyak maklumat dalam terlalu banyak live, dia jadi rumit dan berceramuk. Ini betul lah. Okay? So kali ini saya akan rumuskan, sebab saya tak akan masuk mendalam penjelasan dari sudut perlembagaan, tapi saya akan rumuskan apa yang saya lihat lah. Okay, tapi yang paling nampak sini adalah satu persoalan. Adakah bersatu benar-benar telah berjaya checkmate ROS? Biar saya jelaskan. Saya dah jelaskan sebelum ini. Anda perlu rujuk. Anda scroll ke bawah dan rujuk live-live yang lepas semalam, dalam 2 hari ni. Amat penting anda rujuk sebab penjelasannya terperinci. Bahawa secara berperlembagaan sebenarnya undang-undang anti lompat parti ini yang melibatkan pindaan tertentu di dalam perlembagaan ni, dia lemah dari sudut pelaksanaan jika kita rujuk pada niat asal mengapa perlembagaan dipindah. So niat asal ialah mereka nak elak daripada berlaku insiden seperti langkah Sheraton dan sebagainya. So mereka usulkan undang-undang atau akta anti lompat yang menjurus kepada undang-undang anti lompat melibatkan pindaan perlembagaan. Tetapi apa yang hanya dibolehkan ialah jika seorang MP lompat parti ya, selepas pilihan raya, dia keluar daripada parti di mana dia menang pilihan raya itu dan jadi calon bebas atau masuk parti lain, dia dikira lompat parti dan dia perlu kosongkan kerusi Dewan Rakyat. Ianya berhenti di situ sahaja. Undang-undang ini masih terlalu lemah kerana tidak diadakan pindaan pada perkara yang berkaitan dengan hak berperlembagaan ahli parlimen untuk menentukan secara sukarela pada bila-bila masa mereka sokong atau tidak Perdana Menteri. Oleh kerana tidak ada pindaan pada bahagian itu, maka undang-undang anti lompat tidak boleh mengatasi hak berperlembagaan ahli parlimen untuk sama ada sokong atau tidak sokong Perdana Menteri pada bila-bila masa. Dan ini saya dah ulang, dah jelaskan. Anda rujuk, scroll ke bawah, anda lihat penjelasan saya dalam live-live sebelum ini dengan terperinci. Saya pernah juga ada satu show bersama dengan Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah. Benda ni dah dijelaskan. Okay? So mungkin jika berlaku konflik, jika berlaku ketidakpastian, jika speaker menyuruh seorang MP tu kosongkan kerusi walhal dia tak perlu kosongkan bla bla bla, benda ni boleh dipanjangkan ke mahkamah dan kemudian mahkamah akan buat tafsiran. Dan berdasarkan penjelasan saya dan pendapat peguam, memang ianya jelas ya. Hanya jika anda keluar parti dari ataupun masuk parti lain, maka anda dikira lompat. Tetapi anda tidak boleh dihalang untuk menentukan secara sukarela pada bila-bila masa anda sokong atau tidak Perdana Menteri. So ini bermakna sekalipun satu parti meminda perlembagaan parti, untuk kononnya diselaraskan dengan undang-undang anti lompat. Saya beri contoh, UMNO telah pindah. So jika mana-mana MP melanggar dasar parti, maka MP itu dikira gugur keahliannya secara automatik. Tetapi ianya tidak membawa maksud ahli itu telah lompat parti. Khususnya jika tindak tanduk MP itu adalah berperlembagaan
atau termaktub dalam perlembagaan. Kerana sebagai contoh, dia sokong atau tidak Perdana Menteri. Okey. So parti tak boleh atasi, undang-undang anti lompat tak boleh atasi. Semaknanya pindah atau tidak perlembagaan parti, MP dia bebas untuk sokong atau tidak Perdana Menteri, dan walaupun melanggar dasar parti, dia tidak perlu kosongkan kerusi. So itu saya dah jelaskan. Dan sekarang Bersatu hendak pindah perlembagaan. Now, of course, benda ni kalau saya tahu, pakar-pakar perlembagaan tahu, malah ianya sudah diakui oleh 1-2 peguam selain Muhammad Hanif Khatiri Abdullah di dalam media arus perdana. Benda yang kita cakap dari dulu sekarang sudah diakui. Semestinya Bersatu tahu benda ni. Tapi Bersatu nak juga pindah perlembagaan. Walaupun dia tahu, saya kira dia tahulah. Saya berpendapat dia tahu bahawa jika Bersatu ambil tindakan terhadap 6 MP yang telah isytihar sokong Perdana Menteri, itu hanya masalah dalaman Bersatu. Tetapi dari sudut perlembagaan dan kedudukan di Dewan Rakyat, MP-MP itu tidak boleh disuruh kosongkan kerusi. So saya kira lah Bersatu tahu, tetapi Bersatu masih buat kenyataan. Mereka nak pindah perlembagaan, kemudian mereka nak MP-MP tu jika masih sokong Perdana Menteri, mereka perlu kosongkan kerusi. Now di sini saya nak tanya, adakah Bersatu telah atau cuba checkmate ROS? Kerana sekarang pindaan ni akan dibawa kepada ROS untuk kelulusan. Jadi ROS dia sama ada lulus atau tak lulus. Jika dia lulus, okey, kita kira pertama ya, jika ROS lulus pindaan itu, maka sekarang Bersatu akan beri kata putus pada 6 MP. So jika 6 MP itu terus dia kata tak, kami sokong Perdana Menteri, maka Bersatu automatik, disebabkan pindaan Bersatu tu, keahlian MP tu tergugur. Bila tergugur, maka Bersatu semestinya akan minta speaker suruh MP tu kosongkan kerusi. So sekarang ianya terletak pada speaker. So jika speaker menurut apa yang sebetulnya, speaker akan kata tak, MP-MP ni tidak perlu kosongkan kerusi. Of course Bersatu boleh panjangkan ke mahkamah, tapi yang lebih penting, Bersatu akan berjaya buktikan bahawa sekalipun perlembagaan parti dipindah, tetapi MP bebas tarik atau sokong Perdana Menteri, mereka tidak perlu kosongkan kerusi. Faham tak? Okey, itu pertama. Jadi jika ROS lulus pun, ianya akan membantu Bersatu buktikan sesuatu. Sebaliknya, jika ROS tidak lulus, ROS kata tak boleh, pindaan ini tak boleh, jadi ROS kena beri sebab. Sebabnya pindaan ini cacat, anda perlu betulkan. Okey, ROS perlu jelaskan tang mana dia cacat. Anda tidak boleh meminda begini kerana ia bercanggah dengan perlembagaan. Anda tidak boleh merampas hak berperlembagaan MP untuk sokong atau tidak PM. Sama juga, ROS telah berjaya membantu Bersatu untuk buktikan bahawa hak berperlembagaan MP tidak boleh dicabul menerusi pindaan perlembagaan parti. So ROS lulus ke ROS tak lulus, Bersatu akan berjaya buktikan sesuatu. Adakah itu matlamatnya? Ya, adakah itu matlamatnya? Jadi adakah Bersatu telah checkmate atau cuba checkmate ROS? Ini satu persoalan yang bagus. Okey. So, of course ada lagi satu senario lah yang saya kira takkan berlaku lah. Bersatu berjaya pindah perlembagaan parti, kemudian dia beri kata putus kepada MP. Okey, kau putuskan sekarang, kau sokong atau tidak PM. Jika MP tu kata kami masih sokong PM, so disebabkan pindaan, secara automatik MP tu hilang keahlian dalam parti. Kemudian Bersatu beritahu speaker, MP-MP tu perlu kosongkan kerusi. Now, saya dah jelaskan kepada anda sebenarnya MP tu tidak perlu kosongkan kerusi. Tetapi untuk tujuan perbincangan, katakan speaker kata, oh, kau kena kosongkan kerusi.
6 MP tu kena kosongkan kerusi, kita cetus PRK. Of course, MP-MP ni akan panjangkan ke mahkamah, dan mahkamah kemudian mereka akan apply pohon untuk hentikan apa jua tindakan seperti umum pilihan raya, sehingga mahkamah membuat keputusan. Dan of course kita tahulah keputusan mahkamah. Saya amat yakin, dan saya kira ramai peguam tahu, mahkamah akan putuskan bahawa MP-MP itu tidak perlu kosongkan kerusi. Sekaligus bermakna Bersatu secara tidak langsung telah berjaya membuktikan menerusi proses mahkamah. Walaupun bukan dia yang bawa kes ke mahkamah, MP yang bawa kes ke mahkamah, tetapi berjaya buktikan bahawa sekalipun perlembagaan parti dipindah, MP tidak perlu kosongkan kerusi. Dan pembuktian ini akan menjadi satu mesej kepada UMNO, MP-MP UMNO, MP-MP Barisan Nasional, bahawa kau bebas untuk buktikan buat apa-apa, kerana parti tidak boleh cabul hak berperlembagaan anda untuk putuskan pada bila-bila masa anda sokong atau tidak PM. Walaupun saya jangka ianya tidak akan bawa apa-apa kesan kepada UMNO, kerana masalah seperti yang saya beritahu anda beberapa kali, masalah sebenarnya bukannya benda tu. Masalah sebenarnya ialah ada pergelutan siapa nak jadi PM. Tetapi untuk tujuan perbincangan, pandang kiri, pandang kanan, pandang atas, pandang bawah, Bersatu menang dalam hal ini. Ya. So dari sudut itu saya mengaku tindak tanduk Bersatu ni akan akhirnya memihak kepada Bersatu. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.